InsyaAllah kita lihat Riyadhus Salihin pada muka surat 96. Kita nak masuk pada perkara fasal, iaitu perintah rajin menjaga sunnah. Bagaimana ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar memelihara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tata tertibnya, ikut tertib. Jangan langgar tertib. Okey? Baik. Setiap sesuatu itu dia ada tertib dia, jangan dilanggar. Kalau dilanggar dia jadi tunggang langgang. Itulah bahasa dia. Baik. Ayat yang pertama daripada surah Al-Hasyr, ayat yang ke-7. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Sadaqallahul azim. Apa sahaja, makna dia kita lihat. Apa sahaja yang diberikan oleh Rasul kepadamu. Wa ma atakumur rasul fakhudhuh. Apa yang diperintahkan diberikan oleh Rasul kepadamu semua, maka ambillah itu. Okey? Fakhudhuh, ambillah. Iaitu lakukanlah amalan tersebut. Dan apa, wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa sahaja yang dilarang olehnya, maka hentikanlah perkara tersebut. Dia simple dalam hidup ni. Berkaitan dengan sunnah, apa yang diajarkan oleh Rasulullah, buatlah. Dan apa yang dilarang olehnya, maka hentikanlah. Nampak? Cantik. Misalnya contoh tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dia sunnah ni, dia ada beberapa keadaan, kedudukan yang kita kena faham. Yang pertama, sunnah yang disyariatkan. Satu bahagian yang pertama. Yang kedua, sunnah yang disunnahkan. Okey? Yang perlu kita ambil berat juga, sunnah yang disunatkan. Ada juga sunnah yang tak disunatkan. Sunnah yang tak disunatkan. Pelik kan? Saya bagi contoh. Sunnah yang disyariatkan, misalnya apa? Dirikan solat, tu sunnah yang disyariatkan. Makan benda yang halal, sunnah yang disyariatkan. Menutup aurat, sunnah yang disyariatkan. Contoh mudah. Contoh sunnah yang disunatkan, solat sunat. Lagi apa? Bersedekah, memberi salam, sunnah. Memberi hutang, sunnah. Memberi hutang, sunnah. Membayar hutang, wajib. Memberi hutang, sunnah. Ada pahala sunnah. Lagi apa? Ada sunnah yang tak disunatkan. Misalnya contoh, kita solat pada rakaat ketiga, keempat, Nabi buat baca surah yang kedua. Solat zuhur berapa rakaat? 4. Alhamdulillah masih waras. Jadi solat zuhur ada berapa rakaat? 4 rakaat. Sunat membaca surah selepas rakaat pertama dan kedua. Tidak disunatkan membaca surah selepas rakaat ketiga dan keempat. Tapi Nabi buat. Nabi buat amalan tu. Cuma kalau orang tanyalah, Ustaz boleh ke baca surah selepas rakaat ketiga, selepas Al-Fatihah? Boleh baca, tapi tak disunatkan. Kata para ulama begitu. Para ulama meletakkan satu hukum mengenai sunnah itu tidak disunatkan. Pada rakaat ketiga dan keempat. Ada setengah para sahabat yang mengamalkannya, yang buat juga. Contohnya Sayyidina Abu Bakar. Selepas rakaat ketiga, waktu solat maghrib, Sayyidina Abu Bakar, sahabat yang solat di belakang Sayyidina Abu Bakar membaca surah ayat Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Tapi senyap-senyaplah, tak baca kuatlah, tak secara jahar, secara senyap sendiri. Sir, bukan secara jahar. Jahar tu maksudnya kuat. Lawan bagi jahar adalah sirrun. Okey. Secara senyap sendiri-sendiri dengar. Cuma sahabat yang solat di belakang tu, bila dia rapat dengan, dia nak tahu Sayyidina Abu Bakar ni baca ayat apa ya. Tapi boleh ke nak baca? Boleh. Tapi tak disunatkan. Itu jawapan para ulama. Jadi kita kena tahulah kedudukan tu tadi. Lalu, contoh sunnah yang disunatkan. Lagi apa? Sunnah yang tak disunatkan. Contoh sunnah yang disunatkan. Ketika makan baca doa. Sunnah yang disunahkan. Maksud sunnah perlu dibaca. Makan tangan kanan. Okey. Baca bismillah, makan tangan kanan, ambil yang paling dekat. Lagi apa? Tapi waktu baca doa tu, sunatkan kat tangan? Tak disunatkan.
Itu contoh sunnah yang tak disunatkan waktu nak makan. Sebab tu melihat makanan, para ulama menegaskan yang mementingkan adab makan ni, bila tengok makanan baca Allahumma barik lana. Waktu nak makan masuk dalam mulut baca bismillahirrahmanirrahim ala barakatillah. Mohon keberkahan daripada tu. Ada doa yang panjang sikit yang sebelum ni saya ajar, baca bismillahi khairil asma' fil ardi wa fis sama' la yadhurru ma'asmihi da ij'al fihi rahmatan wa shifa' lam yadhurruhu makan. Baca doa ni tak akan kena mudarat daripada apa yang kita makan. Mana doa tu nak dapat, cari kat TikTok. TikTok saya. Okey, baik. Dari Ahmad. Jadi bila kita faham perkara tersebut, maka kita perlu berusaha ni kata ayat ini, ayat Al-Quran ni. Ayat ini bila kita baca Quran, kita kena rasa seolah-olah Al-Quran tu sedang berbicara dengan kita. Sebab tu baca sekadar baca, tujuan kita baca untuk apa? Kita baca supaya kita tahu rahsia benda tu, cerita dia apa. Ini cabaran bagi kita yang nak tadarus Al-Quran lah, tilawah Al-Quran. Bila tanya Imam Syafi'i, kenapa bulan Ramadan khatam 60 kali? 60 kali khatam. Bila tanya pada dia, sebab apa khatam Quran 60 kali? Supaya aku melihat ayat-ayat Allah itu berbicara dan aku mengetahui jawapan-jawapan daripada permasalahan yang tak pernah aku tahu sebelum ni. Sekali aku baca, aku faham yang begini. Allah bagi faham lagi, bagi faham lagi. Berkali-kali baca ayat yang sama, aku jumpa jawapan-jawapan permasalahan di dalam ilmu fiqh dan sebagainya. Itu tujuan dia. Naikkan tingkatan kita sikit. Tujuan kita baca tu. Sebab itu setiap orang dia perlu menembusi tingkatan-tingkatan tu dengan baik. Dan bercita-cita, kalau boleh ya Allah, sebelum aku mati, maklumlah, bulan Ramadan kali ni kali terakhir kan. Salah contoh, harap-harap sebelum mati tu aku boleh faham lah. Dapat 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, cantik. Tak payah pening-pening kepala nak banyak-banyak. Tak apa, pelan-pelan satu-satu. Kalau kita baca satu muka tadarus, kalau dapat 1 ayat kita faham tu cantik lah. Tak payah paksa sampai semua. Kalau boleh semua, alhamdulillah, bagus. Kalau tak boleh, dapat 1 cantik. Lalu siapakah yang paling bertahan? Itu yang Allah nak lihat. Siapakah yang bertahan di dalam amalan dia? Jadi satu persembahan yang luar biasa di hadapan Allah, lalu Allah membangga-banggakan di hadapan para malaikat. Baik, kemudian tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu wa. Jadi apa yang Rasulullah ajar, yang suruh ambillah. Jangan tak ambil, rugilah. Sebab apa tuan-tuan dan dirahmati Allah? Penting kita mengambil sunnah dan beramal pada sunnah. Dia tak sama dengan beramal, melakukan, mendirikan sunnah ini. Amalan dia mendatangkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berusaha untuk melakukan satu-satu amalan sunnah yang disunnahkan ataupun yang disyariatkan, maka dia akan mudah jalan dia untuk mendapatkan kecintaan Allah. Dalil dia, qul in kuntum tuhibbunallah. Ini kita jumpa lah kot sekali lagi. Tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Itu dalil. Yuhibbukumullah. Allah akan cinta pada orang tersebut. Baik. Tetapi berbeza dengan amalan yang kita buat selain daripada itu. Okey? Berbeza. Sebab itu benda yang paling disukai oleh kekasih-kekasih Allah, kita panggil wali-wali Allah, para anbiya alaihi salatu wasallam, adalah amalan-amalan yang boleh mendatangkan kecintaan pada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya solatlah, solat. Sebab tu kalau diberikan peluang untuk melakukan solat dan masuk ke dalam syurga, kekasih-kekasih Allah, Habibullah ni, kekasih-kekasih Allah, dia akan memilih untuk amalan solat. Sebab apa? Amalan solat itu mendatangkan kecintaan Allah, mendatangkan redha Allah. Tapi berbeza kalau orang yang masuk syurga tujuannya untuk memuaskan nafsu dia. Beza. Sebab tu, misalnya paling mudah kita makan. Kita puasa ni tujuannya menahan lapar dan dahaga di antaranya. Kemudian bila kita makan, supaya makanan yang kita makan itu mendapatkan redha dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, lalu kita memulakan bacaan itu dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Ketika makan, yakin bahawa makanan itu tidak memberi kenyang, tetapi yang memberi kenyang dan kelazatan, kenikmatan itu adalah
Allah Subhanahu wa taala. Iaitulah yang mendatangkan kasih sayang Allah, kecintaan Allah pada satu-satu orang hamba itu. Sebab tu kalau kita sekadar makan tanpa diiringi dengan amalan-amalan sunnah, baca bismillah, tangan kanan, lalu kita risau makanan itu akan menjadi musibah pula pada kita. Meninggalkan sunnah di dalam amalan takut-takut menjadi punca kepada berlakunya musibah pada diri kita ataupun masyarakat. Contohnya solat berjemaah kan, solat hukum dia wajib. Solat berjemaah sunnah kan, fardu kifayah ataupun kita panggil sunnah yang jadi di dalam amalan yang wajib itu dia ada sunnah dia, iaitu mendirikan solat secara berjemaah. Sebab tu kata para ulama, orang yang meninggalkan solat berjemaah, dia dah dengar azan tapi dia tinggalkan solat berjemaah. Bila kita solat berjemaah ramai-ramai tapi kita tahu di kalangan kita ada yang tak solat berjemaah, kita takut dia digolongkan di kalangan orang yang melalaikan perintah. Satu, yang meringan-ringankan perintah Allah, meringan-ringankan sunnah Rasulullah, dan lalu kita takut dialah menjadi punca kepada musibah dan kekacauan pada masyarakat tersebut. Dia menjadi punca. Dia solat kat rumah atau tidak, itu bukan isu dia. Isu dia bila dia tak datang, bila dia dah dengar. Padahal dia berkemampuan, dia dah baligh dan sebagainya, dah syarat wajib dia solat tu tadi dah ada pada dirinya, tapi dia tak hadir. Padahal tempat lain dia boleh hadir pula. Maidin dia boleh datang, time solat dia tak mau datang, solat berjemaah, tak kena. Jadi kata para ulama, takut-takut orang inilah menjadi punca kekacauan dan kerosakan masyarakat ataupun organisasi dan sebagainya. Itu kita kena hati-hati. Kita cakap macam ni bukan nak suruh kita pergi menilai orang, tak, nilai diri kita. Kalau kita tak datang, aku takut akulah jadi punca kepada musibah datang pada umat ni. Tuju pada diri kita, jangan pergi tuju kat ustaz tu, tuju kat orang ni, tuju kat kawan ni. Bukan kita nak tuju pada orang, tuju pada diri sendiri. Aku ni buat tak? Aku takut bila aku tak buat, aku menjadi punca kepada kerosakan pada masyarakat tersebut, organisasi tersebut dan sebagainya. Begitu. Jadi pertahankan amalan ni tadi. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa qala Allah Taala, seterusnya ayat yang seterusnya yang menggalakkan lagi kita menjaga sunnah dan tata tertib ni. Tata tertib sunnah tu tadi, iaitu di antaranya ayat 3 dan ayat 4 surah An-Najm. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa makna dia? Iaitu Muhammad itu tidaklah berkata-kata dengan kemahuannya sendiri. Itu tiada lain kecuali wahyu yang diwahyukan kepada Allah, kepadanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pun menjadi hujah. Apa yang Nabi ucapkan, apa yang Nabi sampaikan dengan lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu semua wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pula kita tak terima pula apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab ada orang dia cakap apa yang Nabi cakap tu dia tak relevan lah ustaz dengan zaman kita ni. Ini masalah. Tak sesuai lah ustaz. Di zaman kita ni tak sesuai. Contoh misalnya Nabi perintah, di antara benda yang Nabi sebut, misalnya belajar berenang, berkuda, memanah. Okey, misalnya contoh. Kalau zaman sekarang tak sesuai dah ustaz. Mungkin maksud Nabi daripada apa yang Nabi ucapkan, kalau memanah tu belajar nembak kot. Ada orang dia lari, perhatian dia tu tadi kan. Tak ada masalah, mungkin ada makna dekat situ. Tapi pada hakikat makna tu tadi, kita kena ambil tahu, ambil pelajaran juga. Nabi suruh belajar berenang, pergi belajar. Berkuda, pergi belajar. Memanah, pergi belajar. Lagi apa tuan-tuan dan rahmati Allah, apa yang disebutkan semualah. Jadi kalau hadis-hadis Nabi ni terlalu banyak. Dari sudut perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi jangan dibantah. Ni cerita sahih lah, benar. Ada sahabat Nabi, ada di kalangan sahabat yang tak disebut namanya. Dijaga keaiban dia sampai sekarang tak tahu siapa nama sahabat ni tadi. Nabi suruh makan tangan kanan. Nabi dah perintah dah makan tangan kanan. Dia kata saya tak biasa lah makan tangan kiri. Lah kali tangan kanan dia lumpuh. Melawan lagi cakap Nabi. Lumpuh tangan kanan dia, makan tangan kiri juga.
Dah Nabi larang. Alah sunat je ustaz. Dah. Jangan direndah-rendahkan. Kita dah sebut dah tadi, sunnah Nabi itu mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kita nak makan tu nak memuaskan nafsu kita. Tapi bila kita lakukan sunnah, kita mendapat kecintaan Allah Subhanahu wa taala daripada amalan tersebut. Lalu kalau kita tak buat, takut-takut hilang pandangan rahmat Allah pada apa yang sedang kita makan misalnya contoh. Itu kita kena rasa takut. Kalau tangan makan tangan kanan ni, jangan diremeh-remehkan. Tak boleh ustaz, saya tak boleh. Jangan cakap tak boleh, usahakan. Diusahakan. Sebab tu ahli tasawuf dia melihat sunnah itu orang yang hati dia bersih, yang memiliki kejernihan pada amalan, pada perintah, pada sesuatu yang dia ajarkan, dia akan melihat perkara itu perkara yang mustahak. Mesti diusahakan. Itu bahasa dia. Kalau tak mampu, itu cerita lain lah. Diusahakan. Okay, baik. Kemudian ayat yang seterusnya, surah Ali Imran 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini pun yang kita sebutkan tadi, dalil bagi seseorang itu amalan sunnah itu mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bila Allah mencintai hamba tersebut, akan turunlah rahmat Allah kepada hamba tersebut daripada apa segala amalan yang telah dia lakukan mengikut ajaran aturan sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermula daripada dia bangun tidur sampailah dia tidur balik. Semua dalam perbuatan amalan hidup kita ni semua dia ada sunnah dia. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-puan bagi tahu apa di bahagian amalan apa yang tidak ada kaitannya dengan sunnah. Cuba kita saya. Semuanya ada jawapan. Doa, pakai baju tangan kanan. Doa dia ada Nabi ajar. Dah ingat dah doa hari tu. Baik. Diusahakan untuk menghafal. Okey? Daripada kita bangun tidur, kita diajarkan doa. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Bangun daripada tidur, basuh hidung. Kan? Sebab apa? Nabi kata, syaitan lepak dekat hidung. Bulan Ramadan Ustaz, syaitan tak ada. Lalu jangan fikir yang tu. Kan? Fikir amalan tu kan sunnah, mendatangkan kecintaan Allah. Ambil yang dapat kecintaan Allah tu tadi. Boleh faham? Tapi syaitan dah tak ada Ustaz, dah diikat. Apa yang kita nak buat, nak hilang syaitan? Dah, amalan tu disukai Allah, dicintai Allah kerana amalan tu amalan Nabi Rasulullah. Buat je dah. Samalah macam kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lepas kali solat subuh, lepas maghrib. Kalau ikut keutamaan dia apa? Dijauhkan daripada gangguan syaitan. Di antara keutamaan amalan tadi. Okey Ustaz, sekarang syaitan dah diikat. Tujuan untuk apa kita buat amalan? Amalan tu masih terikat dengan sunnah. Bila terikat dengan sunnah, dia ada kaitan dengan kecintaan Allah Subhanahu wa taala pada amalan tersebut. Buatlah untuk dapatkan kecintaan. Boleh dapat? Itu tujuannya. Bangun tidur, ambil wudu, ingat Allah, ambil wudu, solat 2 rakaat yang ringan, 2 rakaat yang ringan. Sebelum kita buat solat yang berat, kita solat yang ringan, sunnah. Macam-macam subhanallah, sunnah. Sahur, sunnah. Sahur, amalan yang diikat. Bila kita buat tu bukan sekadar saja-saja kita nak makan, dah. Memang kita nak dapat keutamaan amalan yang diajarkan oleh Allah kepada Rasulullah dan diamalkan, dan kita buat amalan tersebut. Cuba bayangkan amalan itu bertahan sampai sekarang, siapa yang memeliharanya? Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang memelihara amalan tersebut, lalu dilakukan oleh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian amalan itu pula mendatangkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekadar kenyang kita dapat, makan pula kita dapat. Rahmat daripada Allah kita dapat. Kasih sayang Allah kita dapat, macam-macam. Jadi kita nampak bagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan ini pada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat dahulu puasa tapi sahur-sahur tak ada. Kalau contoh orang Yahudi dia puasa. Zaman dulu lagi dia orang dah puasa dah. Cuma dia orang puasa tu waktu dia berbeza macam kita.
Kalau dia orang dah puasa, waktu dia orang berbuka adalah tempoh dia sampailah dia orang tidur. Lepas dia orang tidur, kemudian dia orang tak boleh bangun lah. Dia orang tak boleh makan. Tempoh dia sampai dia orang tertidur. Bila dah tertidur, maksudnya siapa yang dah tertidur, maksudnya malam tu, contoh maghrib dia dah buka kan. Lepas dia dah buka, kemudian dia tertidur kan. Makna kata bila dia bangun daripada tidurnya, dia tak boleh makan, tak boleh berjimat dan sebagainya. Aturannya begitu. Tapi rahmat yang Allah berikan kepada umat ini, dia ada waktu dia daripada terbit fajar sehinggalah terbenam matahari. Kemudian berbuka sampai malam tu boleh. Subhanallah. Itu semua adalah apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kesempurnaan amal. Nampak? Tertib dia tu tadi nampak cantik. Allah susun khas untuk umat Nabi Muhammad SAW. Lalu dijaga dengan baik. Amalan itu dijaga dengan baik. Tapi ada orang dia tak jaga. Itu masalah. Lagi-lagi yang baru kahwin dekat-dekat bulan Ramadan ni. Aduh, seksa sikit lah. Sebab ada isu. Ada isu sampai orang tanya, Ustaz, apa hukum Ustaz? Apa hukum tengah puasa ni dia usik barang isteri dia? Tuan boleh faham barang isteri tu macam mana? Barang suaminya. Ada orang dia tak faham. Yang tak ada suami, tak ada isteri, tak apalah, duduk diam-diam lah kan? Bukan barang isteri je ataupun barang suaminya, barang dia sendiri pun jatuh hukum kan? Kalau tak sengaja tu tak perlu dimaafkan. Dan dengan sengaja, hukum dia makruh. Boleh membawa kepada, kalau boleh mendatangkan syahwat sampai datang satu kedudukan dan sebagainya, rosak pahala. Kalau sampai berlakunya jima ataupun dan sebagainya, habislah. Sebab ada orang ingat, okey, aku tak ada suami, aku tak ada isteri. Tapi kalau kau main barang kau sendiri pun sama juga. Tak boleh juga. Kat situ kadang-kadang ada yang tak faham kat situ. Ini masalah. Saya cerita ni sebab ada orang tanya. Jadi sepatutnya tertib tu perlu dijaga. Tertib, bila kita dah lakukan satu-satu amalan tu tadi, tertib dia kena jaga. Supaya dia jadi, sebab puasa ni dia bebas sikit. Dia tak macam solat, kena duduk diam, baca ni, tak. Yang ni bebas sikit. Bahkan tidur pun boleh kan? Waktu kita puasa ni, tidur pun dibenarkan. Baik. Kemudian ayat yang seterusnya menegaskan lagi tentang pentingnya kita jaga amalan sunnah dan tata tertib amalan tersebut. Wa qala Allah Ta'ala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Dan sesungguhnya dalam peribadi Rasulullah itu merupakan ikutanmu, teladan yang baik bagi semua, juga bagi orang yang mengharapkan menemui Allah dan hari akhirat. Di sini ditegaskan lagi, okey, mengenai amalan sunnah, apa yang dibawa oleh Rasulullah itu, itulah yang kita nak ikuti, itu yang kita nak contohi. Ada orang dia tak nak contoh. Itu yang berlaku isu sebelum-sebelum ni kan. Bila ada di kalangan kita yang mengatakan apa? Yang mengatakan tak payahlah, itulah nak ikut sangat sunnah Nabi. Dia kaitkan nak ikut lagi sunnah Nabi. Lah kali cacah merebah ahli keluarga dan sebagainya. Saya kalau boleh suami saya tak nak contohi Nabi, dia kata. Ni berani punya, berani mati dia ni. Dia cakap tak perlulah ikut Nabi kan? Tinggalkan isteri kat rumah, syok-syok duduk kat rumah, dia pergi duduk kat dalam gua. Dia buat satu perumpamaan yang sangat jahat. Dia lagi jahat apa dia? Dia kata Nabi itulah nak ikut sunnah lagi Nabi lagi. Kahwin dengan orang kaya, kahwin dengan Khadijah, lepas tu makan duit Khadijah. Nampak? Jadi saya kalau boleh, saya tak nak suami saya ikut contoh macam ni, tak boleh. Padahal dia tersalah pandang. Berapa lama Nabi duduk dalam gua? Cuba kira. 63 tahun Nabi hidup. Nabi SAW, berapa lama Nabi duduk dekat dalam gua? Sebulan je. Lepas tu Nabi keluar, pergi berperang, uruskan negara, uruskan masyarakat, persaudarakan Muhajirin Ansar. Peperangan Nabi je berapa puluh.
Oi, nampak? Di situ saja boleh mematahkan hujah orang yang macam ni. Kemudian ada yang kata Nabi itu hidup senang-lenang, makan harta Khadijah. Dah Nabi kaya. Perkahwinan Nabi dengan Khadijah, Nabi dah kaya. Nabi berada di kemuncak kekayaan. Dia ada cerita. Saya pun baru tahu cerita ni. Dulu sebelum Nabi kahwin dengan Khadijah, Nabi ada minang satu orang perempuan, lawa, kaya dan sebagainya di Mekah. Minta bapa saudaranya untuk pinangkan. Dalam kali diberi jawapan pada Rasulullah, ditolak. Wanita tersebut menolak, dia memilih lelaki lain. Dan bapa saudaranya kata, dengan kau tak sesuai lah Muhammad. Gitu. Lah kali rugi ya, rugi. Dan lagi satu bukan jodoh kan. Tapi nak bagi tahu memang ada berlaku di zaman Rasulullah. Rasulullah juga ditolak pinangan sebelum berkahwin dengan Khadijah. Tapi perkahwinan Rasulullah dengan Khadijah, Rasulullah berada di kemuncak kekayaan. Bahkan mas kahwin, tuan-tuan carilah sendiri. Rasulullah bagi mas kahwin kepada Khadijah berapa ratus ekor unta beserta muatan. Ratus tu bukan sikit. Maksudnya Rasulullah berada di kemuncak kekayaan. Patah lagi hujah. Ini confirm tak baca sirah, tak belajar dan tak ambil tahu. Jadi di situ, jadi sebenarnya Rasul di mana semua, kalau orang kata apa yang Rasulullah tak pernah rasa, cuba kita dalam hidup ujian, dalam hidup ni, yatim pernah, di pulau pernah, mati ahli keluarga pernah, anak meninggal dunia ada, dipukul, dihentam, dicaci, dimaki, sakit pernah, sihat pernah. Apa yang Rasulullah tak pernah? Sebab tu dalam ayat Al-Quran ini, kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi sebaik-baiknya kita jadikan Rasulullah ini adalah ikutan teladan dalam hidup kita. Kaji sampai jumpa, cari. Pasti kita akan jumpa Rasulullah dah teladan yang terbaik. Di semua segi dalam keadaan Rasulullah ada. Sebab itu kalau kita bercerita tentang Rasulullah di saat ini, walaupun telah berlalu 1400 tahun, kita akan rasa Rasulullah itu seolah-olah masih hidup bersama dengan kita. Bila kita baca sirah-sirah Nabi SAW, orang yang memiliki kecintaan pada Nabi, dia akan rasa Rasulullah itu seolah-olah hidup. Sebab tu orang yang baca waktu dia tahiyat akhir, dia baca Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Orang yang memiliki kecintaan dan kerinduan, dan dia jadikan Rasulullah sebagai teladan hidup dia, uswatun hasanah. Bila dia bagi salam tu, dia rasa hubungan roh, hubungan keakraban dengan Rasulullah tu sangat dekat. Bila dia baca Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Imam Ghazali kata apa? Bila kita baca salam kepada Nabi tu, rasakan keakraban hubungan dengan Nabi. Bagaimana kita menghidupkan sunnah Nabi di luar solat, begitu juga sunnah Nabi ketika di dalam solat. Rasakan hubungan tu tadi. Sebab sebaik-baik teladan yang boleh kita berikan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kita perlu ambil perhatian. Baik, kemudian soalan ni Ustaz, Rasulullah pernah bercerai ke? Pernah dengan Hafsah. Awal-awal kahwin, lepas tu bercerai, kemudian rujuk balik, ada. Pernah juga. Apa masalah yang tak ada? Semua ada. InsyaAllah ada jawapan. Rasulullah dah melaluinya dahulu dan menjadi contoh. Menjadi contoh yang boleh kita ikuti. Jangan pening-pening pada. Ada je jalan penyelesaian. Bila kita ikut sunnah ni tadi, kita ikut aturan tata tertibnya tadi, selesailah masalah. Tak ada kita pening kepala. Baik. Lagi ayat yang seterusnya diperkuatkan lagi dengan ayat yang seterusnya mengenai jaga sunnah ni baik-baik, ikut tata tertibnya dengan baik, iaitu surah An-Nisa 65. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Tetapi tidak, demi Tuhanmu, mereka belum beriman benar-benar sebelum mereka meminta keputusan kepadamu dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak menaruh keberatan dalam hatinya terhadap putusan yang engkau berikan. Jikalau engkau semua memperselisihkan dalam sesuatu persoalan,
maka kembalikanlah itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah dan Rasul. Apabila engkau benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ini cantik. Benda ni pernah berlaku di zaman Rasulullah, pernah. Bila Rasulullah masih hidup, berlakunya satu-satu permasalahan. Jadi sahabat ni dia tak tunggu lama, dia terus rujuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam apa pun masalah. Misalnya contoh kalau bulan puasa ni ada berlaku zaman Rasulullah, ada satu orang lelaki dia bersetubuh di siang hari bulan puasa. Okey. Kemudian ngadu pada Rasulullah atas perbuatan tersebut. Maka adalah bayaran kafarah yang telah ditetapkan di dalam urusan agama ni tadi. Apa dia? Puasa 2 bulan berturut-turut, ataupun tak mampu bagi makan fakir miskin, ataupun membebaskan hamba. Bila kata okey, macam inilah kita selesaikan puasa 2 bulan, yang ni pun tak boleh tahan ya Rasulullah. Lagilah kalau 2 bulan. Dahlah 2 bulan yang kena puasa tu lelaki je, perempuan tu tak kena. Okey Ustaz, masalahnya yang goda saya tu isteri Ustaz. Dia yang kacau saya dulu. Saya pula terlajak. Jadi sepatutnya kami berdua kena qada tak? Yang perempuan tu kena qada sehari je. Yang lelaki tu kena qada, kena kafarah 2 bulan berturut-turut. Tapi Ustaz, soalan saya Ustaz, ya. Soalan saya, berlakunya jima' tu 3 kali pada hari tersebut. Oh hebat. Dalam sehari bulan Ramadan tu 3 kali. Dia kafarah dia sekali. Tapi kalau berlaku esok hari, dikira 2. Esok hari dikira 3 dan 4. Okay, jadi selesai dia macam mana Ustaz? Puasa 2 bulan berturut-turut. Tak mampu Ustaz. Jadi ada tak penyelesaian dia? Rasulullah bagi jawapan. Di sini ialah penyelesaian dia. Tak mampu, bagi makan 60 orang. Nak bebas hamba, tak ada, bagi makan. Soalan dia, saya miskin Ustaz. Saya tak ada apa. Tak ada apa nak bagi makan. Kemudian Rasulullah ambil, minta sahabat keluarkan makanan daripada kurma, daripada Baitul Mal, berikan kepada dia. Beri makan kepada fakir miskin. Kemudian dia cakap apa? Ya Rasulullah, bukankah kau tahu tidak ada orang yang lebih miskin dan fakir di tempat ini melainkan aku? Lalu makanan ini aku nak bagi kepada siapa? Rasulullah selesaikan lagi. Berilah anak-anak kau makan. Nampak? Selesai tak masalah? Sebab tu kalau rujuk pada Rasulullah, mesti selesai. Masalah yang datang pada Rasulullah, itu karakter yang ada pada Rasulullah, uswatun hasanah. Karakter tu kita ada. Ada kalau kita betul ikut sunnah. Selesai masalah. Jangan bening-bening bala. Jangan diberat-beratkan agama. Kita dah sebut dah sebelum ni kan. Orang yang memberat-beratkan agama, dia akan kalah. Wala yushaddina illa ghalabah. Dia akan kalah. Itu yang dia tak datang langsung tu. Contoh. Itu yang kejap dia datang, kejap tak datang. Sebab dia sendiri memberatkan diri dia pada urusan agama tersebut. Itu masalah. Baik. Kemudian ayat yang seterusnya. Surah An-Nisa 59. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Tadi untungnya sahabat-sahabat ni hidup zaman Rasulullah ada masalah, terus rujuk pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untung tak? Untung. Ni kita cerita yang untung beriman pada Rasulullah dan kalau ada masalah rujuk pada Rasulullah. Untung. Hebatlah, seronok. Habis kita yang umat yang kemudian di mana keberuntungan kita tu? Keberuntungan kita itu adalah hukum itu telah sempurna. Dan kita hanya tak perlu mengulangi kesilapan yang sama lalu kita dah ikut aja aturan tu tadi. Itu keberuntungan kita. Aturan tu dah termaktub dah. Dah follow je elok. Kalau kita tersalah pun kita tak berlama-lama di dalam kesalahan sebab aturan tu dah selesai, dah ada dah. Buat je, ikut je.
Jangan tak kata tak ada jawapan, tak jumpa jawapan. Dah ni jalan-jalan ada, dah selesai dah. Itu keberuntungan umat. Selepas itu pula, kita tak perlu ulangi kesilapan yang sama. Oleh kalau berlaku pun kesilapan, kita tak perlu tunggu waktu yang lama untuk mencari jawapan. Dah ada dah jawapannya di zaman umat ini. Itu keutamaan dan kelebihan umat terkemudian pula. Kalau umat terdahulu ternanti-nanti, tertunggu-tunggu, aduh bila nak keluar. Misalnya contoh pengharaman arakan. Dia ada peringkat dia. Kalau umat yang terkemudian, tak payah tunggu lama-lama. Nak kena tunggu wahyu yang seterusnya, dah. Buat je aturan terus. Undang-undang. Untuk mengharamkan arak tu tadi. Dan buat aturan yang sangat ketat. Terutamanya pada umat Islam itu sendiri. Kemudian, wa qala Allah Ta'ala. Surah An-Nisa ayat 80. Wa may yuti'il rasula faqad ata'a Allah. Siapa yang telah mentaati Rasul, maka ia telah benar-benar mentaati Allah. Sebab kita dah sebut pada awal tadi, apa yang wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang Rasulullah cakap, apa yang Rasulullah buat, itu semua wahyu daripada Allah. Sebab itu siapa yang taat Rasul, dia taat Allah. Mana mungkin bila dia taat Rasul dia maksiat pada Allah, tak akan mungkin. Sebab itu menjadi asbab paling tinggi dan paling besar apabila seseorang itu mengikuti Rasulullah, dia mendapat kecintaan Allah Subhanahu wa taala, menjadi syarat paling tinggi. Sebab tu nak tahu kita ni berada dalam kasih sayang Allah, kecintaan Allah ataupun tidak. Kita tengoklah hubungan kita dengan aturan sunnah Nabi SAW. Kita jaga dengan baik, kita ikut tata tertibnya dengan baik ataupun tidak. Di situ menjadi isyarat bahawa kita ini dicintai ataupun tidak. Kita nilai diri kita, bukan nilai orang. Nilai diri sendiri. Baik. Wa innaka la tahdi ila siratil mustaqim, siratillah. Dan sesungguhnya engkau itu sesungguhnya memberikan petunjuk ke jalan yang lurus, iaitu jalan Allah. Allah sendiri mengiktiraf apa yang Rasulullah bawa itu adalah membawa kepada siratam mustaqim. Sirat mustaqim, jalan yang benar. Maksudnya siapa yang bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh agama, oleh Rasulullah, takut-takut dia berada di jalan yang lain. Lalu macam mana dia nak kata apa yang dia bawa itu bagus? Kalau dari sudut agama pun dah bertentangan. Tak bolehlah buat macam tu. Kalau dari sudut agama pun aturan sunnah, ajaran agama itu dah bertentangan, macam mana dia nak kata pandangan dia bagus, keadaan itu bagus, apa yang diajarkan itu bagus? Tak boleh lah. Tak, Ustaz faham tak Ustaz? Saya ni dah bergabung dah dengan Allah. Jadi saya rasa saya tak perlu solat. Dalam diri saya ada Allah. Ada orang ajaran dia macam tu. Buat apa penat-penat lagi? Saya cik gaya. Kan? Buat apa nak penat-penat lagi solat tarawih? Kita dah bergabung dah dengan Muhammad. Kita dah bergabung dah dengan Allah dalam diri kita. Lalu buat apa kita nak susah-susah? Sebab kita dah naik satu darjat, iaitu darjat lebih tinggi daripada agama. Sebab kita dah bergabung dengan Allah. Ini ajaran jenis apa? Ini salah. Okay. Tak nak kita hanya nak sebatas seorang hamba yang perlu mengikut aturan yang telah Allah tetapkan. Lalu nak memahami aturan itu, adanya datangnya Rasulullah SAW mengajarkan tentang perkara tersebut. Dan Allah mengiktiraf, wa innaka tahdi ila siratin mustaqim. Nabi Muhammad lah yang menjadi jalan, memberi petunjuk jalan. Jadi kita ikut follow, InsyaAllah tak sesat lah. Lagi apa? Surah An-Nur 63. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Tengok ayat ni. Hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul menjadi takut supaya jangan sampai tertimpa oleh fitnah dan tertimpa siksaan yang pedih pada dirinya bila dia menyalahi aturan sunnah, sama ada syariat atau sunnah berkaitan dengan syariat ataupun sunnah yang berkaitan dengan sunat dan sebagainya lah. Apa pun kita kena takut. Bila kita menyalahi itu akan mendatangkan musibah, akan mendatangkan azab yang pedih dan sebagainya. Lalu kalau kita faham ayat ni memberi amaran kepada kita jangan menyalahi Rasulullah SAW. Jadi jangan menyalahi
apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidup kita. Jadi kalau kita ikut aturan tu cantik kan? Ikut aturan yang telah ditetapkan. Insya-Allah kita selamat. Kemudian pada surah Al-Ahzab ayat yang ke-34, wazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Dan ingatkanlah olehmu semua, iaitu kaum wanita, apa-apa yang dibaca dalam rumah-rumahmu dalam ayat-ayat Allah dan hikmah dan ilmu pengetahuan. Kemudian habislah ayat Al-Quran. Dan ayat yang terakhir itu ayat 34. Surah Al-Ahzab ni bercerita tentang nasihat-nasihat bagi orang-orang perempuan. Di antaranya ada banyak. Sebab tu para ulama, ada setengah para ulama dia suruh wanita-wanita itu mentadabbur, melihat dan memahami surah Al-Ahzab. Selain bercerita tentang peperangan Ahzab tu, tapi surah Al-Ahzab ni nanti kalau ada yang dah masuk surah Al-Ahzab jangan angkat tangan. Di situ ada perintah-perintah Allah bagi kaum perempuan. Tutup aurat dan sebagainya, banyak. Jaga percakapan dan sebagainya. Ada cerita-cerita. Di antaranya inilah ayat dia. Sunnah perintah yang perlu dilaksanakan seorang lelaki kepada kaum wanita adalah diberi peringatannya di dalam rumah-rumahnya. Perlu wujudkan suasana agama di dalam rumah. Supaya apa? Bila dia keluar dia tahu nak jaga diri, maruahnya dan sebagainya. Kalau daripada rumah tak dijaga, diabai-abaikan, dibuat tak tahu, lalu kita akan lihat wanita-wanita ini keluar dalam keadaan maruahnya akan yang pertama maruah dia ditelanjangkan, dia sendiri telanjangkan maruah dia, kemudian maruah dia dicabul pula. Itu kesan dia. Itu yang kita takuti. Sebab tu ayat ini diperintahkan di antara sunnah aturan tata tertib yang perlu dilakukan di dalam membina generasi adalah berikan pendidikan yang baik, nasihat-nasihat, ingatan-ingatan kepada kaum wanita, bermula daripada rumahnya lagi, di dalam rumahnya lagi. Moga-moga bila dia keluar dia tahu menjaga maruah dan menjaga generasi pada masa akan datang daripada rahim yang dia dilahirkan. Daripada rahim itu lahirnya generasi-generasi yang akan datang. Amin ya rabbal alamin, insya-Allah. Moga Allah pelihara wanita-wanita muslimah kita ni. Amin ya rabbal alamin. Cukup, kita akan lihat pula hadis-hadis bercerita tentang sunnah dan tata tertib di dalam melakukan amalan sunnah tersebut. Dia tak boleh main langgar aja. Suka hati kita nak buat dah. Dia ada tata tertib dia. Kan? Ada orang sunnah ni dia boleh lakukan waktu ni. Ada orang waktu ni dia tak boleh nak lakukan sunnah tu. Jadi kita kena tahulah kedudukan keadaan, di mana yang utama, di mana yang boleh ditangguhkan, boleh dilaksanakan segera, yang tak boleh langsung tinggalkan, kena lakukan segera dan sebagainya. Kita akan lihat hadis-hadis bicara mengenai amalan-amalan tersebut, perkara-perkara tersebut. Cukup sekadar itu, moga-moga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.